Oke, so kita teruskan. Oke. Kita imbas kembali apa yang ada dalam modul 4, journal, jenis-jenis buku catatan pertama ataupun singkatan dia ialah BCP. Bila cikgu cakap BCP, kamu kena tahulah itu ialah buku catatan pertama. So, yang sebelum ini cikgu sudah terang journal. Journal ada dua, iaitu journal am dan journal khas. Journal khas dia ada lagi terbahagi kepada, ini imbas kembali sahaja. Journal khas ada lagi. Tapi sebelum tu, kamu dengar suara cikgu? Dengar cikgu. Okey, so journal khas ada journal jualan, lepas tu ada journal pulangan jualan, journal belian dan journal pulangan belian. Okey, cikgu cakap asal beli. Asal beli. Tengok ni satu ni, asal beli. Maksudnya kenapa cikgu suruh kamu asal beli? Sebab dokumen asal mesti tidak lain tidak bukan dia akan direkod sama ada dalam jurnal belian atau jurnal pulangan belian. Okey. Salin jual. Maksudnya untuk dokumen sumber yang ada tulis salinan, dia mesti akan direkod ke dalam jurnal pulangan sama ada jurnal jualan ataupun jurnal pulangan jualan. Okey, dokumen sumber yang ada tulis salinan. Mesti sama ada ini dua, jurnal jualan ataupun jurnal pulangan jualan. Ini asal, dokumen asal. Okey. Lepas itu ialah jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ini cikgu tidak terang banyak dulu sebab yang ini akan disatukalikan ke dalam buku tunai. Okey, buku tunai. Yang cikgu sudah kasih terang minggu lalu dan hari ini cikgu masuk yang paling last berkenaan dengan buku tunai runcit. Buku tunai runcit biasanya kalau kita kamu buat ada perniagaan runcit ataupun kecil-kecilan, kamu wajiblah buka buku tunai runcit kan. Kamu punya belanja-belanja berapa, hasil-hasil berapa, macam itulah, kena sistematik. Bila kamu belajar pasal perekonomian ni, kamu buat perniagaan, kamu kena buat perekonomian ataupun perekodan. Okey. Kalau kamu dengar ada suara-suara menangis tempat cikgu, kamu kasih abai sahaja Ayo. Okey, abaikan sahaja. Okey, seterusnya kita pergi slide yang kedua. Okey, hari ini buku tunai runcit. BTR. Singkatan dia ialah BTR. Okey, objektif pembelajaran hari ini ialah menerangkan tujuan penyediaan. Okey. Menerangkan tujuan. Apa sebab kena sediakan BTR? Kemudian menjelaskan sistem panjar. Ini melakar format BTR. Dan cara macam mana aturan untuk rekod urus niaga. Kemudian kita kenal pasti dan memadankan urus niaga bagi BTR. Okey. Lepas tu cikgu akan terang macam mana cara rekod perbelanjaan runcit ke dalam BTR. Kejap. Sorry ada gangguan, anak-anak tengah menangis.
Oke, sorry. Tujuan dan seterusnya ada 6 objektif pembelajaran hari ini, kemudian samalah kita menjumlahkan lajur analisis. Kalau buku tunai kena kasih tutup account dan jumlahkan itu lajur-lajur semua, buku tunai runcit pun sama. Oke, kena kasih tutup account. Perakaunan, bila kita sudah rekod, bila akhir tempoh perakaunan, kenalah tutup balik account. Sebab apa? Sebab kita mau cari berapa untung, berapa rugi. Itulah dia punya reason lah. Kena tutup account dan kena jumlahkan semua-mua. Oke, ready? Kita pergi slide yang pertama. Ini ialah dia punya buku. Kalau kamu pergi cari di sana di Evergreen kan, kamu carilah yang buku tunai runcit kan, Petty Cash kan. So, definisi dia ialah BTR ini pembayaran amount yang kecil. Apa maksud kecil? Ialah yang kurang daripada 100. RM1, itu melibatkan BTR lah. RM2, RM50, RM60, RM80, begitu. Oke, dalam perniagaan. Oke, menerangkan tujuan. Apa pula tujuan dia? Ialah dia amount kecil sahaja kan. Jadi dia mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount kecil dalam buku tunai. Bila buku tunai ini kan dia rekod semua tunai dan bank yang amount besar. Jadi bila terlampau banyak belanja dan belanja itu amount dia kecil, jadi kena buka lagi satu buku, yaitu buku tunai runcit. Oke, yang amount kecil kena letaklah dalam buku tunai runcit. Dan mengelak pembayaran menggunakan cek untuk amount yang kecil. Kita tidak maulah guna cek kan yang kecil-kecil. Sebab kenapa kita tidak mau guna cek untuk yang amount kecil RM50 ke RM80? Sebab bila kita pergi di bank, dia leceh lagi mau kasih tunai itu cek. Dia leceh sangat. Tapi baru cikgu ingat, si Rindi ada tanya cikgu PM, personal message. Sorry Rindi, lepas ni nanti cikgu kasih terang apa maksud dia kecairan tunai. Cikgu masih ingat lagi tu. Cikgu mau baca-baca kan. Cikgu mau reply tapi cikgu lupa saja. Banyak sibuk betul ni kan kalau di rumah. 24 jam kita kerja, 24 jam kamu belajar kan. Begitulah itu. Tapi kita kena hadapi cabaran. Oke, kejap. Hai Viani. Vivi. Si itu. Maksud si Petsy. Mana si Petsy sudah itu? Kalau cikgu mengajarkan, cikgu kasih tengok-tengok sini. Habis. Cikgu pun baru mulai teknologi semua. Oke, kita terus lagi present. Mana si Petsy keluar. Oke. So, kita pergi yang sistem panjar. Apa itu sistem panjar? Objektif yang kedua. Tadi tengok tujuan BTR, buku tunai runcit. Sekarang kita tengok sistem panjar. So, sistem panjar ini dia digunakan untuk mengurus dana tunai runcit perniagaan. Kita masih ada pegang dana, modal awal. Oke? Jadi, pada awal bulan, kita kena bekalkan duit oleh juruwang. Oke? Juruwang dia memperuntukkan sejumlah wang tunai untuk perbelanjaan kecil-kecil kita. Macam yang kamu tengok dalam screen ini. Dia ada ini. Oke? Dia ada 300 peruntukan untuk perbelanjaan semasa yang dibagi oleh juruwang. Oke, di akhir bulan jumlah perbelanjaan yang telah dibayar akan dihitung. Oke, akan dihitung berapa jumlah pembayaran dia. Tapi mengikut sistem panjar itu 300 kena juga kasih maintain dalam account buku tunai runcit.
Oke, kena kasih maintain. So, kalau dia bilang bila akhir bulan jumlah perbelanjaan dia 120, so 300 tolak dengan 120, maksudnya juruang untuk bulan April lagi dia kena tambah 180 untuk mencukupkan itu 300. Dalam tangan dia, modal dia mesti ada 300. Oke, itu di awal bulan mesti ada 300 akhir bulan. Oke. Next. Format buku tunai runcit. Format buku tunai runcit. BTR, buku tunai runcit. Format dia macam ni. Panjang sikit lah daripada itu buku tunai kan minggu lalu. Panjang dia berapa? Dia tambah. Okey, tapi dia masih ada tarik, dia ada butir, dia ada folio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, lepas tu 7, analisis. Analisis dia ini adalah kotak-kotak. Di bawah analisis ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6, 6, 12. Ada 12 kolom. Ada 7 kolom utama, ada 6 lagi tambahan untuk kolom analisis. Alah, sian Patsy tidak kuat. Okey. Jadi kamu kena hafalin ya. Cikgu sudah kasih buat dalam warna-warna. So di row yang ketiga itu RM, semua RM lah. Oke, macam so apa mau buat nih cikgu? Hafal, kena hafal lah ini. Semua format-format buku runcit, buku tunai runcit, jurnal, kena hafal. Mau tidak mau kamu kena hafal sebab nanti bila si Patsy dia si Vivi dia menjual kopi pisang sana di simpangan kampung Durang, dia kena buatlah format ni kan. Buku tunai runcit perbelanjaan, berapa dia punya belanja beli pisang, beli minyak, semua dalam ini. Tapi dalam kolom pembayaran. Oke, di sini tarikh berlaku urus niaga, butiran dia, butir apa yang urus niaga itu kamu buat. Folio macam biasa, folio rujukan saja, no voucher. Penerimaan itu duit yang kita terima, sebelah debit, pembayaran sebelah kredit. Jangan lupa penerimaan sebelah debit, pembayaran sebelah kredit. Duit terima kita masuk sebelah debit. Duit keluar kita kasih kredit. Ingat balik minggu lalu. So analisis kita ada biasa perbelanjaan seperti postage, tambang, alat tulis, belanja dan pelbagai. Kita tengok. Objektif 4, kita rekod sudah nih. Bila kita tahu format buku tunai runcit, kita kena tahu lagi merekod buku tunai runcit lah. Perbelanjaan berdasarkan pernyataan, statement. Dia bukan dokumen sumber, dia statement. Pernyataan. Secara manual macam mana? Secara tulis-tulislah, garis-garis. Lepas itu isikan dalam kolom dan row, gitu manual. Secara komputer lain lagi. Tapi sekarang cikgu ajar secara manual. So langkah-langkah dia. Yang pertama, kamu kena ingat. Yang pertama, kenal pasti urus niaga yang terlibat sahaja. Macam mana mau kenal pasti cikgu? Kamu tengok amount dia kurang daripada 100. Sebab BTR cikgu cakap tadi ialah amount yang kecil. Lepas tu lakar rumus. Cikgu macam mana mau lakar rumus? Secara kemas dan sistematik. Macam yang tadi 12 kolom. Okey, 7 kolom utama. Lepas tu lakukan perekodan satu-satu. Ikut row dan kolom yang betul. Bila sudah rekod satu-satu, baru kamu imbang dan tutup akaun. Ada 4 sahaja dia punya langkah-langkah. Kita pergi langkah yang pertama. Mengenal pasti dan memadankan. Ini ialah soalan daripada praktis mesra digital. Cikgu ambil di muka surat 40. Dan soalan ini juga cikgu ambil daripada yang buku tunai dulu yang cikgu tunjuk. Di sini cikgu mau tunjuk lagi mana yang kita kenal pasti dulu, mana satu
pernyataan yang urus niaga yang akan kita rekod ke dalam buku tunai runcit. Jadi kita baca lagi satu kali, rekodkan urus niaga ke dalam BCP yang sesuai. Sesuai. Kita ada banyak BCP kan, sebab itu dia cakap sesuai. Tapi hari ini kita BTR sahaja, jadi kita akan ambil yang sesuai dengan BTR. 800 dan 20.000 tidak sesuai. Oke, di BTR. Menerima cek juruang. Oke, ini dia sudah cakap tunai runcit. So, sesuai lah nih. Kita akan rekod di BTR. Ini tidak. 2 ini tidak. 3 ini pun tidak. Sebab amount dia besar. Dan, besar lah. Ini pun 5 tidak. Jadi kamu pangka. Beli komputer, beli pen dan cartridge RM40. Yes, sebab amount dia kurang daripada 100 BTR. Membaiki bumbung kurang daripada 100 amount kecil. Yes, BTR. Pulangan barang rosak? No, tidak. Sebab ini ialah tengok amount dia pun sudah besar kan. Dan bila dia guna CN, nota kredit, itu di nota kredit di pulangan belian. Oke, belian tunai RM400. Tidak, sebab amount dia sudah besar. Amount kecil means kurang daripada 100. Kecuali dinyatakan macam ini, nah tunai runcit 300. Di buku tunai runcit lah. So ini tidak. Selepas itu 16, tidak. 17, Vivi 17 mau buatkah di BTR? Tidak. Yes, sebab dia punya nilai besar. Oke, Rindi. 18, memasukkankah di BTR? Tidak. Yes, sebab amount besar. Kita mau amount kecil aja. Menjelaskan, diskon Tabita Trading ini EBT. Dia tidak dia walaupun dia 100 diskon, tapi ini amount dia besar. Tidak. Oke, kedai Simon 1.000. Tidak, amount besar. Beli RIM RM60. Yes, BTR. Bayar gaji 2.500. No, bukan BTR. So ada berapa aja kita pangka. Inilah cara mau kenal pasti kan. Yang BCP yang sesuai. Hari ini yang sesuai kita belajar buku tunai runcit saja. So Cikgu tanda right 1, 2, 3, 4 sahaja. Senangnya 4 sahaja yang sesuai untuk BTR. Nih pastikan hanya urus niaga yang melibatkan amount kecil sahaja, kurang daripada 100 kecuali dinyatakan. Jadi Cikgu sudah tanda tadi 4 kan? 1, tanda right 4, 2, 3, 4. Jadi keempat ini Cikgu akan bawa pergi di sini. Oke, Cikgu sudah kenal pasti, Cikgu bawa pergi sini 4 sahajalah yang akan direkod ke dalam BTR. So, dia punya format ada 6, 7 yang utama, tarikh, butir, folio, voucher, penerimaan, pembayaran. Penerimaan dan pembayaran kamu kena baca dia punya statement betul-betul, dan ini untuk analisis nih kamu kena tengok dia perbelanjaan apa. Mari kita tengok satu-satu. Oke, tarikh dia 2000X8 March 1. Kita buat satu-satu menerima cek daripada ketua juruang. Bila dia cakap menerima cek, oke, butiran dia ialah bank sebab cek ialah bank. Folio dadakan, no voucher pun dadah. No voucher ni biasanya untuk bila ada dia beli, dia guna dokumen sumber lah. Tapi kalau statement, kalau dada dia sertakan nombor, tak payah, oke? Penerimaan, yes Kak. Kita akan tulis bahagian penerimaan sebanyak 300. Sini, butiran, bank, sebab cek. Oke, kejap. Hai Hensi, ini Hensi nih. Hensi, hai Petsy, ada sudah Petsy. Oke, Cikgu pergi lagi ya. Sorry. Oke,
tadi sudah nih 300, itu sahaja. Kamu baca, lepas tu kamu masukkan ke dalam dia punya format lah BTR. Selesai. Yang kamu sudah kasih keluar. Oke, kemudian kita pergi yang penyataan pada 6 Mac. Ini tarikh dia 6 Mac. Buatlah 6 sini, 6 Mac. Dia beli, bila beli pembayaran, kan? Beli pen dan cartridge komputer RM40. So, beli di bahagian pembayaran, pen dan cartridge di bahagian butir, pen dan cartridge komputer, RM40 di bahagian pembayaran. Alah, senangnya nih cikgu. Vivi, senang kan Vivi? Beli, daripada itu penyataan semua boleh rekod. Okey, cikgu tahu si Vivi dia bilang boleh cikgu. Okey. Pembayaran. Okey, sudah dia tahu pen dan cartridge ini kita kenal kasih umum kan? Khusus. Jadi dia ini pen dan cartridge itu ialah perbelanjaan untuk alat tulis. So, bila masuk di bahagian perbelanjaan, kamu kena analisis pula itu ialah perbelanjaan apa. Okey, dia ialah perbelanjaan alat tulis. RM40 juga di bahagian alat tulis. Okey, kita pergi next yang kita sudah kenal pasti tadi. So, 8 Mac, tulis 8 Mac, tarikh, membaiki bumbung pejabat. Bila kita membaiki, kita kasih keluar duit kan? So, bila kasih keluar duit di bahagian pembayaran, amount RM80 ini di bahagian pembayaran. Okey, so butiran dia ialah membaiki bumbung. Alah, senangnya membaiki bumbung. Date di sini. Amount dia ialah RM80. Kenapa di bahagian pembayaran? Ialah sebab membaiki bumbung. Takkanlah di bahagian penerimaan kan. So, analisis dia, ini perbelanjaan apa membaiki bumbung nih? Itu di bawah belanja am. Ada 2 rekod. Okey, analisis perbelanjaan lah nih. Okey, yang keempat kita mau rekod pada 27 Mac telah berlaku urus niaga beli rim kertas A4 RM60. Rim beli mestilah di bahagian pembayaran kan. Rim A4. Okey, A4 dan nilai dia RM60. So di bahagian butir buat kertas A4 di bahagian pembayaran letakkan amount RM60 dan ini ialah untuk perbelanjaan alat tulis RM60. Okey, selesai. Senang Japun. Okey, Betsy okey. Vivi okey ke? Si Vivi okey ke Vivi? Si Vivi mau menaip sejak. Okey, tapi cikgu tahu. Okey, boleh cikgu. Dia bilang. Boleh tu. Okey. Nanti dia message lah cikgu. PM cikgu. Next. Selesai rekod semua urus niaga yang terlibat. Senang ba ini BTR. Jadi kan sekarang apa kita mau buat? Sekarang ialah masa untuk imbang dan tutup account. Cikgu Nazar tidak payah bagi kelas ni pun kami tahu juga bahwa ini cikgu dia bilang tu si Vivi kan. Tidaklah Vivi gurau-gurau ja. Walaupun senang cikgu kena ajar juga kan. Okey, sekarang kita kasih jumlah. Mana lah tahu nanti kan si Vivi atau si Petsy atau si Rindy atau si si Hensi dia mau buat mau buat perniagaan runcit di kampung dorang. Biasalah sekarang ni dah pergi sekolah kan, baik kita berniaga. Mau cari duit. Jadi kamu kena buat ini, buku tunai runcit. Kamu kena rekod semua perbelanjaan. Macam mana? Cikgu Nazar sudah tunjuk kamu macam mana dia punya format. Lepas tu Cikgu Nazar sudah tunjuk apa saja amount yang boleh rekod dalam BTR. Ialah amount yang kecil. Lepas itu bila sudah kecil lah macam mana mau kasih masuk dalam dia punya format. Ikut dia punya perbelanjaan untuk apa perbelanjaan dia. Okey, itu saja untuk BTR. Jadi kita kasih imbang lah dia punya kolom. Okey, ini yang tadi tarikh semua sampai 27 Mac.
Dan ini yang kita buat tadi 30, 300, 4, 8, 60. Lepas itu ini yang dia punya perbelanjaan analisis. Jadi kita imbangkanlah di bahagian penerimaan is equal to 300. Dia masih yang hijau nih, dia masih satu baris untuk jumlah. Tidak maulah satu di atas, satu di bawah kan. Kita kena kasih kemas dan sistematik. Jadi cikgu buat sudah dalam warna hijau. So, di bahagian penerimaan 300, di bahagian pembayaran ialah 180. Jadi ini 40 tambah 60 untuk alat tulis, dia sudah buat perbelanjaan sebanyak 100. Di belanja am dia sudah dia sudah buat perbelanjaan sebanyak 80 ringgit. Oke, untuk imbang-imbang ini cikgu rasa tidak ada masalah lah untuk kamu kan. Alah, sipir satu saja Benny. Bukan sipir nih, ini tambah-tambah saja nih cikgu kan. Oke, so baki HB. Kita masih tutup account untuk bulan Mac. Coba kamu kira balik, ada berapa hari dalam bulan Mac? Bila cikgu kira 1, 2, 3. 31 lah kan. 31 Mac. So, 31 Mac. Ini kalau kamu tidak tahu ini, cikgu pun tidak tahu lah. Dia sudah belajar nih kan. Pada bulan Mac dia ada 31 hari ya. Pada bulan Februari, tidak mulai Februari. Pada bulan April dia ada 30 sahaja. So, baki HB itu ialah baki hantar ke bawah. Maksudnya hantar ke bawah, hantar pergi bulan depan. Jadi bila baki BB bulan April, dia baki bawa ke bawah pula. So, ini baki akhir lah ini. Oke, baki akhir. Macam mana boleh dapat ini baki akhir? Ialah bila penerimaan kita sudah 300, perbelanjaan kita 180, tolaklah. So, bila tolak, dapat baki lagi dalam tangan kita ringgit Malaysia 120. Tidak cukup nih untuk BTR, kita kena ada dana yang ditetapkan 300. Mesti ada dana 300 dalam tangan juga. Oke, untuk bulan depan. Tapi bulan ini, bulan 3 ini, dia sudah terkurang 120. Macam mana mau kasih selesai ini? Kasih imbang dulu dia. Di sebelah debit 300. Debit dan kredit masih imbang dua-dua. Cikgu sudah cakap. Bersemuka dulu, cikgu sudah cakap. Tidak imbang ini 1 sen pun. Tidak betul lah kamu punya perekonomian. Mesti imbang debit dan kredit. Oke. So, selesai imbang dia. Di bulan 4 nanti, baki bawa ke bawah 120 lagi kan. Kita tidak mau tinggal ini. Kita masih ada dana yang telah ditetapkan 300. Jadi berapa lagi kita kena minta daripada juruang? Oke, kita kena minta lagi daripada juruang untuk mencukupkan itu 300 sebanyak 180. Oke, baru dalam tangan kita modal kita ialah 300 yang akan kita bawa pada bulan April. Begitulah dia punya situasi. Bila kamu buka kedai runcit, modal bulan Januari saya mau ada 200. Bila kamu sudah buat perbelanjaan, sudah ada perbelanjaan 60 ringgit. Jadi bulan depan mau lagi, mesti dalam tangan untuk pusing balik modal, mesti ada 200. So, baki 60, modal kena 200, so ada lagi 120 lah. Kena tambah. Ini di bulan April. Itu contoh lah, tapi yang contoh yang ini cikgu tunjuk 180 lagi. So, ada soalan? Ini dia bawa pergi di bawah. Ada soalan? Cikgu mau panggil nama nih. Rindi, ada soalan? Tidak, Cikgu. Kalau anda ada soalan, itu muka surat 40, praktis 3, kamu boleh buat sudah jurnal jurnal belian, jurnal jualan, isi tempat dia punya format. Dia sudah kasih sedia. Tapi untuk soalan sebenar, dia tidak akan bagi kamu nih format. Kamu ada buku mesra digital di sebelah kah? Kalau kamu ada buku mesra digital di sebelah, kamu boleh rujuk muka surat 4041. Jadi biasanya soalan dia tidak akan bagi kamu format. Apa yang kamu kena buat ialah kamu kena hafal itu format dan kamu kena kenal pastilah mana-mana
urus niaga yang sesuai dicatat dalam itu BCP. Oke, kena cari. Oke, so kalau anda ada soalan? Ada soalan? Tidak ada soalan? Oke, kalau tidak ada soalan, itu saja untuk buku tunai runcit. Sedikit saja buku tunai runcit. Habis slide. Itu saja, Anda banyak. Jadi kita punya kelas nih kan santai-santai saja. Yang penting Cigu mau dengar suara kamu, suara si Petsy, si Vivi. Ya, sekejap. Sekejap. Sekejap, Ja. Sekejap, Ja nih. Jadi Cigu kenapa Cigu mau bagi juga Google Meet? Iyalah. Lepas itu dia bilang, Cigu kami tiada data. Alamak. Cigu pun, kamu boleh dapat data daripada ibu bapak. Mana tahu kamu guna wifi kan. Sekejap saja kita punya kelas nih. Kalau Cigu masuk di kelas kamu pun, lepas itu Cigu suruh kamu buat latihan. Nah memanglah kan. Cigu terang sikit. Kamu yang jawab soalan kan. Iya Vivi. Oke, sekarang kita sesi soal jawab. Sebab kalau tengok jadwal, esok besok tidak kelas, Jumat pun bukan Google Meet kan. Cikgu kasih kamu masa untuk tanya cikgu apa-apa berkaitan ini modul 3. 4, sorry. Cikgu kasih masa kamu. Ada kamu mau cakap, sila buka mic. Cikgu. Ya, Vivi. Type saja cikgu. Vivi, bercakap saja Vivi. Yang lain pun mau dengar. Vivi, Petsy. Cikgu. Ya. Yang soalan muka surat 41 itu kan cikgu. Oke. Ada kan yang ada satu kotak tuh kan dikasih buku tunai runcit. Jadi analisis pembayaran dia ada alat tulis sama belanja pejabat saja. Ada 2 saja. Jadi cikgu itu kami membuat sendiri gitu dia punya yang anak-anak analisis pembayaran dia. Oke, good Vivi. Good. Cikgu paham tuh soalan. Mari cikgu tunjuk lagi ya. Oke. Ini tadi kan. Untuk yang buku tunai runcit dia ada alat tulis dan belanja pejabat sahaja. Belanja pejabat sebenarnya kan yang ini format ini ialah format paling lengkap. Oke, yang paling lengkap. Kamu boleh buat terus untuk format yang paling lengkap, tapi sekiranya dia hanya ada alat tulis sama belanja pejabat saja, belanja am lah tuh kan, belanja am. Kamu boleh kasih untuk mengurangkan itu kamu punya buku ataupun kertas, kamu boleh padam lah nih, apa ya buat yang ini. Itu reason dia, tak payah buat yang ini, tak payah buat yang ini sebab dia tidak ada kaitan. Tapi untuk format lengkap, ini kamu kena hafal. Mana lah tahu nanti urusnya gade ada dia buat tambang kan, postage dia pergi beli barang. Nah, ini di bagian tambang. Tapi untuk soalan yang 40 soalan praktis 3 PBD ini, dia ada belanja alat tulis sama belanja. Ini kan, mari cikgu tunjuk balik. Oke. Sebab kenapa? Ini ada alat tulis, yang lain mana ada? Dia kosong kan yang lain. Jadi tak payah tulis pun boleh. Maksudnya kamu kena hafal ini semua format, tapi bila kamu sudah hafal dan tiada melibatkan yang lain-lain ini, kamu boleh ikut kamu buat yang ini saja. Menjawab Kak Vivi? Oh, boleh cikgu. Kalau macam yang tarik 2x8 max 8 kan, dia punya membaiki bumbung. Kita punya analisis pembayaran masih belanja am atau belanja pejabat cikgu? Dia bahagian tidak payah ikut yang sini di dalam buku, bolehkah kamu ambil belanja am? Maksudnya untuk belanja pejabat, belanja am semua sama. Jadi membaiki bumbung pun belanja am.
Begitu. Sebab di mana pula membaiki bumbung kan, takkan di pos, takkan ditambang kan. Di sana. Untuk pelbagai ini nanti kamu sendiri rujuklah macam mana yang pelbagai punya. Sekejap sekejap. Halo. Baba, oke. Oke, ada lagi soalan? Cikgu harap tadi kejap. Oke, Cikgu jawab si Rindi punya soalan yang kecairan tunai. Maksud kecairan tunai itu ialah yang cepat ditukar ke tunai. Contoh dia bila kita menjual barang secara kredit kan, penghutang. Kita ada penghutang. Lepas tu, tapi duit bila kita beli barang secara hutang, kita tidak dapat tukar dalam masa yang kita dapat tukar itu dalam masa yang dekat. Oke, contoh lagi, kita jual barang. Kita jual barang, Vivi dan yang lain. Oke, contoh satu lagi, kecairan tunai itu dia cepat kena tukar dalam bentuk tunai. Kita jual barang secara hutang, kita belum dapat duit kan? Oke, bila kita buat jualan secara hutang, itu barang dia sudah dapat, tapi duit belum dapat. Itu orang belum bagi, sebab kita jual hutang. Jadi, tapi kita tetapkan dalam sebulan mesti kau kena bayar begitu. Dalam sebulan dia sudah bayar tunai. Itu maksud dia. ABT telah bertukar kepada tunai, kecairan tunai. Itu tunai benda cepat-cepat bertukar dalam tunai, kecairan tunai. Oke. Itulah maksud dia. Cikgu harap menjawab juga. Untuk soalan si Rindi yang DPM Cikgu hari itu. Oke, Cikgu. Oke, kalau tidak, dia cepat tertukar dalam bentuk tunai lah. Oke, kecairan tunai. Soalan lagi? Oke. Cikgu harap itu buku kan? Oke, Cikgu ada satu pelajar, Cikgu mau kasih kamu sedikit lah, sedikit penegasan lah. Cikgu ada pelajar tingkatan 5, Cikgu tidak mau kasih sebut nama dia. Memang Cikgu ada buat kelas untuk tingkatan 5 prinsip perekonomian. Cikgu bagi soalan, dan dia dapat dia ikut-ikut semua seminar. Bila Cikgu bagi kamu link untuk seminar-seminar Dr. Jimmy, semua yang hari itu kan, kamu bolehlah ikut-ikut, belajar-belajar sikit teknologi kan, sembang-sembang sikit di chat dorang.
Jadi itu pelajar tingkatan 5 Cigu. Kamu punya kawan juga tuh kali kan. Dia ikut, dia rajin. Bila Cigu kumpul marka, dia paling tinggi. Jadi macam skema tuh ada tempat dia. Sebenarnya tuh skema Cigu tidak bagi. Macam kamu lah, Cigu bagi kamu mesra digital. Tapi jawaban Cigu ambil skema. Tapi macam skema dia ada tempat si Vivi begitu. Sebab semua betul. Cigu heran lah. Apa rahasia dia kan? Sebenarnya rahasia dia cakap, saya banyak belajar daripada YouTube, ikut-ikut seminar, dan banyak apa dia cakap tuh, rujuk buku teks. Oke. So, Cigu mau juga lah untuk kamu yang baru kita baru mau merangkak-rangkak nih, ya Cigu tahu itu cabaran. Tapi semua kamu Cigu tahu semua rajin-rajin, ikutlah cara pelajar cemerlang. Cigu cuma bantu kamu 20%, yang selebihnya kamu yang kena berusaha. Oke, Cigu nampak sudah. Yang hadir pada hari ini memang yang sangat hardworking, yang sangat bersemangat, yang sangat bermotivasi. Oke, kamu-kamu inilah, tahniah semua, kekalkan prestasi, kasih up lagi itu momentum, kasih boost lagi itu apa tuh yang semangat-semangat untuk semua subjek lah. Cikgu tidak bercakap untuk subjek prinsip perekonomian saja, oke, untuk semua. Sebab makin lama makin macam kita terasa PDPR ini semakin serasi, dan bila serasi kita akan rasa syoknya pula belajar daripada belajar daripada rumah nih kan. Silalah kasih kasih apa kasih manfaat lah masa-masa sekarang nih, kenangan Mbak ini kan Vivi. Oke, jadi kalau ndak ada lagi soalan, kita sudah habis modul 4 dan kita ada lagi kelas hari Jumat. Nantikan Cikgu punya arahan hari Jumat macam mana. Kalau ada masalah kamu boleh lagi PM Cikgu. Oke? Itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, Vivi. Apa tuh, Vivi? Lambai lagi Cigu. Apa itu? Saya lambai. Oh, lambai. Oke. Jadi kita punya kenangan kan? Sebab kita mau dekat sudah bersemuka nih kan? Mau dekat sudah nih Vivi. Kita nggak mau lagi Google Meet macam nih. Kita banyak data terbuang kan. Jadi mari kita bergambar dulu semua, Rindi, Patsy. Mari kita buka. Oke. Kita on kamera kita. Tapi kenapa ini? Alamak, gelap pula. Biar. Oke, Vivi, mana si Vivi? Si Patsy. Malu. Rindi. Mana kamu ini? Oke, Cigu, saya mau jadi CCTV. Oke lah. Oke, kita tamatkan kita punya kelas hari ini. Sekian. Cigu harap kamu dapat input daripada 6 objektif untuk hari ini. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.